الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu laylatan min al-layali فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقلت أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر، فقلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة، فقال جبريل بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim.
daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari pada satu malam aku keluar berjalan. Ini Abu Dzar tuan-tuan. Kita semua tahu Abu Dzar ni dia banyak meriwayatkan hadis yang menceritakan tentang hidup zuhud. Abu Dzar ni dia macam ni. Abu Dzar ni kecenderungan dia mempunyai kecenderungan dia suka hidup susah. Ini Abu Dzar. Sahabat lain pun suka hidup susah, tapi Abu Dzar ni sangat ketara hidup susah dia. Sehingga hari mati dia, kain nak buat kapan dia pun tak cukup. Menangis isteri dia. Jadi hadis ni diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, kharajtu lailatan minal layali. Satu malam aku keluar daripada rumah berjalan. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah. Tengah aku berjalan, tiba-tiba jeremuh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga duduk berjalan seorang diri. Abu Dzar kata malam tu dia keluar berjalan seorang-seorang dia, tiba-tiba terserempak dengan Nabi juga keluar berjalan seorang diri. Laisa ma'ahu insan. Nabi tak ada kawan, tak ada teman, Nabi berjalan seorang. Qala, kata Abu Dzar, fa dhanantu annahu yakrahu an yamshi ma'ahu ahad. Abu Dzar kata, aku sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia saja tak mau keluar dengan siapa-siapa. Abu Dzar kata dia duk sangka pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam tu saja nak keluar seorang. Saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau ditemani oleh siapa-siapa. Abu Dzar sangka macam tu. Qala, kata Abu Dzar, faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka aku pun terus berjalan seorang di bawah bayangan bulan, dia kata. Abu Dzar keluar daripada rumah, tu berjalan, tiba-tiba terserempak dengan Nabi. Bila dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan seorang, Abu Dzar sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni saja tak mau nak jalan dengan siapa-siapa. Mungkin Nabi malam tu saja nak jalan seorang. Maka dia tak tegur Nabi, maka dia tak pergi dekat dengan Nabi. Faltafata fara'ani. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih, Nabi nampak dia. Nabi nampak Abu Dzar ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadha?" Bila Nabi beralih malam tu, dalam gelap tu Nabi beralih, nampak macam ada satu orang. Nabi tanya, "Man hadha?" Nabi kata, "Siapa tu?" Pasti gelap, tak nampak siapa, tak kenal siapa, cuma nampak kelibat bayang orang aja. Jadi bila Nabi beralih, Nabi terus kata, "Man hadha?" Nabi kata, "Siapa ni?" Faqultu. Maka jawab Abu Dzar, dia kata, "Abu Dzar." Dia kata, "Saya ni Abu Dzar." Ja'alani Allahu fida'ak. Ini adab para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dengan Nabi ni mereka cukup beradab. Di antara adab sahabat dengan Nabi ni, bila Nabi tanya siapa, bila dia jawab, dia kata dia ni Abu Dzar. Dia kata adab para sahabat dengan Nabi. Di antara dia apa? Bila Nabi tanya siapa ni, yang pertama dia jawab nama dia. Dia kata Abu Dzar. Lepas dia akan sambung dengan kata-kata di antaranya, dia kata ja'alanillahu fida'ak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan aku tebusan kamu. Maksud dia apa? Maksud dia, aku ni ya Rasulullah, apa pun sanggup buat untuk kamu. Itu maksud dia. Bila dia kata ja'alanillahu fida'ak, Allah jadikan aku ni sebagai fida', sebagai tebusan Tuhan ya Rasulullah. Maksud dia nak kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ni kira saya mati. Aku ni saya mati. Apa pun aku sanggup buat untuk Nabi. Sama dengan sahabat-sahabat lain pun, kadang-kadang Nabi panggil aja nama, ya Mu'az.
Dia jawab balik, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini semua kata-kata yang menunjukkan hormat para sahabat kepada Nabi. Nabi panggil aja ya Muaz, dia jawab balik labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini ungkapan kata-kata yang diungkapkan, yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi sebagai nak tunjuk hormat mereka, sayang mereka, junjung mereka kepada Nabi SAW. So dalam hadis ni dia cerita Nabi SAW berjalan pada waktu malam, tiba-tiba jumpa dengan Abu Zar. Nabi nampak kelibat bayang, Nabi tak tahu siapa. Nabi tanya, man hadha, siapa ni? Dia jawab balik, Abu Zar. Bila dia jawab Abu Zar, dia kata ja'alanillahu fida'ak. Ya Rasulullah, dia kata mudah-mudahan Allah jadikan aku ni tebusan kamu. Ya Rasulullah, aku sanggup buat apa sahaja untuk kamu. Begitu. Faqala Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, ya Aba Zar, ta'ala. Nabi kata Abu Zar, mai sini. Ta'ala. Mai sini, Nabi kata kat dia. Qala Abu Zar, maka kata Abu Zar, famashaitu ma'ahu sa'ah. Aku pun dah Nabi panggil, aku cepat-cepat pergi berjalan sama dengan Nabi SAW. Bila duduk berjalan dengan Nabi, faqala Nabi SAW, Nabi kata innal mukthirin humul muqillun. Tiba-tiba Nabi SAW sebut di depan Abu Zar, dia kata innal mukthirin, sesungguhnya orang-orang yang banyak. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang banyak harta. Maksudnya sesungguhnya orang kaya tu humul muqillun yaumal qiyamah. Depa ni akan jadi orang miskin di hari kiamat. Maksudnya depa akan jadi orang miskin di hari kiamat. Bila Nabi panggil Abu Zar jalan sekali dengan dia, Nabi sebut benda ni. Ini satu tuan-tuan yang kata Nabi SAW ni, Nabi dia suka masa diisi dengan pengajaran. Nabi SAW ni dia suka macam tu. Dia suka bila dia berjalan dengan sahabat-sahabat ni, ada saja pengajaran dia nak bagi dekat sahabat-sahabat. Sama ada di masjid, lepas semayang, habis semayang, Nabi bangkit bagi satu khutbah. Sama ada dalam perjalanan, dalam musafir, siapa duduk dekat Nabi SAW akan bagi satu pendidikan, satu pengajaran, satu asuhan kepada dia. Sama ada mereka itu ada di satu tempat berhenti berkemah dan sebagainya, Nabi akan terus mendidik para sahabat dia. Nabi SAW dia manusia macam tu. Dia manusia yang dia tak akan biar masa berlalu begitu sahaja tanpa dia didik sahabat-sahabat dia. Jadi bila tu berjalan dengan Abu Zar pada malam tu, tiba-tiba Nabi sebut satu benda. Nabi kata innal mukthirin humul muqillun yaumal qiyamah. Nabi kata wahai Abu Zar, hang ingat benda ni. Kebanyakan orang kaya di hari akhirat esok depa jadi orang miskin. Nabi kata macam tu. Illa man a'tahu Allahu khaira. Melainkan dia kata orang kaya yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia khair. Allah bagi dekat dia kebaikan. Orang kaya ni kebanyakannya kaya dunia, akhirat miskin. Kebanyakan dia kata. Melainkan orang kaya yang di atas dunia ni Allah bagi dia kaya, tetapi Allah bagi khair kepada dia, Allah bagi kebaikan kepada dia. Maka orang kaya di atas dunia yang Allah bagi kebaikan kepada dia masa di atas dunia, di hari akhirat itu dia jadi orang kaya juga. Macam mana yang kata orang kaya di atas dunia Allah bagi kebaikan dekat dia, di akhirat dia terus jadi orang kaya? Macam mana? Nabi kata fanafaha fihi yaminahu wa shimalah wa baina yadayhi wa wara'ah wa 'amila fihi khairan. Nabi kata orang kaya di atas dunia yang akhirat itu akan terus jadi kaya ialah orang kaya yang masa hidup di atas dunia ni dia membahagi-bahagikan harta yang ada dekat dia, dia mensedekahkan harta-harta yang ada dekat dia, sama ada yaminah wa shimalah, sama ada belah kanan ataupun belah kiri dia, wa baina yadayhi wa wara'ah, ataupun depan dan belakang dia. Maksudnya dia di atas dunia dia orang kaya. Kelebihan yang Allah bagi dekat dia tu dia tak pulun seorang dia. Sebahagian daripada lebihan harta dia, dia sedekah dekat orang.
dia sedekah depan belakang kiri kanan. Maksudnya dia mudah membantu orang. Mana-mana orang kaya yang semasa di atas dunia Allah takdirkan dia jadi kaya, masa kaya tu dia ingat nak tolong orang susah, dia tolong depan belakang kiri kanan. Orang macam ni di hari akhirat itu dia akan dibangkitkan juga sebagai orang kaya. Itu maksud kata Nabi SAW. Wa amila fihi khaira. Nabi kata dan dia dengan hartanya itu dia buat banyak kebaikan. Dengan harta yang Allah anugerahkan dekat dia tu, dia gunakan harta tu untuk buat kebaikan. Maka orang yang macam ni di hari akhirat itu Allah Subhanahu wa taala kekalkan dia sebagai orang kaya, kaya di akhirat. Kata Abu Zar, "Famashaitu ma'ahu sa'ah." Aku terus berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi bersabda pula dekat dia. Nabi kata, "Ijlis hahuna." Sampai ke satu tempat, Nabi kata dekat Abu Zar, "Wahai Abu Zar, duduk kami." Qala fa'ajlatani fi qa'in hawlahu hijara. Dan bila Nabi kata dekat aku duduk dekat sini, maka aku pun duduk di satu tempat yang lapang, dikelilingi kawasan yang berbatu-batu. Nabi suruh dia duduk tentu, maka dia duduk, tak cakap banyak. Kawasan tu dia kata kawasan lapang dan dikelilingi dengan hijarah, dengan kawasan batu-batu. Nabi kata duduk, maka dia duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li, dia kata Nabi kata lagi dekat dia. Nabi kata ijlis hahuna hatta arji'a ilaik. Nabi kata duduk tang ni sampai aku mai tak lagi. Nabi kata dekat Abu Zar ni ijlis hahuna, duduk tang ni hatta arji'a ilaik, sampai tak lagi aku selesai kerja aku pun dimai balik dekat hang tunggu aku di sini. Faqala, maka kata Abu Zar, fantalaqa fil harra hatta la ara. Kemudian Nabi SAW berjalan di dalam gelap malam ni sampai aku tak nampak dia, hilang dalam gelap malam tu. Falabisa anni fa'atala labta. Aku tunggu, dia kata aku tunggu. Setelah berapa lama aku tunggu, summa inni sami'tuhu wa huwa muqbil wa huwa yaqul wa in saraka wa in zana. Aku tunggu, dia kata tunggu awak Nabi tak balik lagi, tunggu. Dalam hadis lain menceritakan kata dia dengar bunyi kuat. Abu Zar ni dalam duk tunggu Nabi SAW ni tiba-tiba dengar satu bunyi kuat. Yang Abu Zar tak tahu bunyi apa. Yang hati dia ni duk meronta-ronta, suruh dia pergi tengok ni apa jadi ke Nabi SAW. Tapi teringat Nabi kata ijlis hahuna, duduk sini hatta arji'a ilaik, sampai aku balik. Jadi dia nak pi tak pergi langgar perintah Nabi, dia tak pi dia risau ke Nabi. Itu dalam riwayat hadis lain cerita tentang benda yang sama. Maka Abu Zar radhiyallahu anhu akhirnya dia tak pergi mana-mana, dia tunggu situ, tunggu sehinggalah Nabi SAW mai balik ke tempat yang Nabi suruh dia tunggu. Dia kata masa Nabi mai tu, dia kata dia dengar Nabi duk kata, Nabi kata wa in saraqa wa in zana. Nabi kata sekalipun orang tu mencuri dan sekalipun orang tu berzina, Nabi dengar. Abu Zar dengar Nabi kata macam tu. Qala, kata Abu Zar, falamma jaa lam asbir faqultu ya Nabi Allah ja'alani Allahu fida'ak man tukallima fi janibil harra ma sami'tu ahadan yarji'u ilayka syai'an. Dia kata aku tunggu bila Nabi balik mai lam asbir, aku dah tak boleh sabar dah. Aku nak tanya Nabi apa cerita tadi ni. Lepas pada Nabi pi dengar bunyi terang, bunyi kuat macam ada benda jadi. Kemudian pula Nabi balik mai dengar Nabi duk sebut wa in saraqa wa in zana, sekalipun orang tu mencuri, sekalipun orang tu berzina, dengar Nabi duk cakap seorang-seorang. Maka Abu Zar ni dia kata aku tak boleh sabar dah. Nabi sampai aja aku terus kata dekat Nabi SAW. Aku kata ya Nabi Allah ja'alani Allahu fida'ak. Lagi sekali dia kata ya Nabi Allah, Allah jadikan aku, mudah-mudahan Allah jadikan aku tebusan kamu. Ya Rasulullah, aku sanggup jadi apa pun kat aku demi untuk menjaga kamu. Man tukallima fi janibil haram. Dia kata tadi dengar bunyi lagu orang duk bercakap dalam gelap tadi ni, siapa yang bercakap? Dia kata
Dan aku dengar seseorang bercakap dengan Tuhan tadi. Siapa dia? Dia tanya Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka Jibril." Nabi kata, itulah Jibril. Nabi kata, yang dengar aku duk cakap tadi tu, aku duk bercakap dengan Jibril. Dia kata, "Arabali fi janibil haram." Jibril dia turun main jumpa aku ni dalam gelap tadi ni. Jibril jumpa aku. Faqala, Jibril kata dekat aku, Bashir ummatak. Jibril kata dekat aku, gembirakanlah umat engkau. Sampaikanlah berita gembira kepada umat engkau, wahai Muhammad. Annahu man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Ihabak dekat umat hang, siapa yang boleh mempertahankan diri dia sampai mati, dia tak syirik Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah. Tuhan janji dia masuk syurga. Jibril habaq dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pi habaq dekat umat hang semua, istimewa umat Nabi Muhammad ni, Tuhan kata siapa yang masa hidup dia boleh mempertahankan diri dia sampai mati, dia tak syirik Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah. Dia boleh masuk syurga. Pi habaq dekat dia. Nabi bila dengar Jibril kata macam tu, faqala, Nabi kata, ya Jibril, wa in saraqa wa in zana. Nabi kata dekat Jibril, wahai Jibril, kalau sekiranya umat aku ni dia biasa mencuri dan dia biasa berzina, adakah dia masih boleh masuk syurga? Kalau umat aku ni dia tak syirik Allah, tapi dia ada buat dosa besar, dia ada mencuri, dia ada berzina, adakah dia boleh masuk syurga? Jawab Jibril, na'am. Jibril kata, ya. Umat hang kalau sekiranya mereka tak syirik Allah, sekalipun mereka biasa berzina, sekalipun mereka biasa mencuri, atas dosa zina dan dosa curi itu mereka akan diazab oleh Allah, lepas itu mereka akan masuk syurga. Jibril kata. Nabi tak puas hati. Nabi kata, wa in saraqa wa in zana. Nabi tanya lagi sekali dekat Jibril, wahai Jibril, hang pasti tak kalau sekiranya mereka ni biasa mencuri dan mereka biasa berzina, mereka masih lagi boleh masuk syurga? Qala na'am. Jibril kata, ya. Kalau sekiranya mereka tak syirik Allah, walaupun mereka biasa mencuri, walaupun mereka biasa berzina, kesalahan mereka kerana mencuri dan berzina itu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas itu mereka boleh masuk syurga. Qala, Nabi kata lagi dekat Jibril, wa in saraqa wa in zana, 3 kali Nabi ulang. Jibril, hang pasti ke benda ni? Kalau umat aku ni tidak syirik Allah, tapi dia biasa berzina dan dia biasa mencuri, dia masih boleh masuk syurga? Qala na'am. Jibril kata, ya. Wa in syaribal kham, sekalipun dia biasa mencuri, dia biasa berzina dan dia biasa minum arak. Dia tambah lagi satu. Kalau sekiranya kesalahan itu dia biasa buat, kemudiannya dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah, kalau Allah terima taubat dia, selesai. Kalau Allah tak terima, dia akan diazab atas kesalahan dia, lepas itu dia akan masuk syurga. Nabi SAW bila dengar Jibril 3 kali dia ulang tanya, 3 kali Nabi menerima jawapan yang sama daripada Jibril alaihissalam. Nabi balik main nak jumpa Abu Zar ni, mulut Nabi masih bersebut lagi, wa in saraqa wa in zana. Nabi masih lagi duk kata, dia kata, sekali pun orang tu biasa mencuri dan biasa berzina, dia masih boleh masuk syurga. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat dia apa tuan-tuan? Syarat dia jangan sekali-kali syirik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ni maksudnya apa? Jadi musyrik, jadi orang kafir. Itu syirik. Syirik ni dosa Tuhan tak ampun. Orang kafir Quraisy di Makkah itu dipanggil kafir musyrikin. Pasal mereka mensyirikkan Allah dengan tepung-tepung mereka. Maknanya apa? Maknanya menduakan Allah. Maknanya apa? Maknanya tak percaya Allah saja. Maknanya apa? Maknanya menolak Allah. Ini orang yang syirik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana orang yang syirik Allah, habis dia. Sayang tuan-tuan, tengok orang Islam hari ini, dia tak kenal bahaya syirik ni, dia tak kenal.
Maka berlakulah pada zaman kita hari ini, orang yang minta nak tinggal Islam terus pun ada. Bukan hangatlah 2-3 hari ni hangat, selagi Mahkamah Persekutuan tak jatuhkan hukum, tak buat satu keputusan yang muktamad tentang kes permohonan nak murtad ni, orang kita tak tahu benda ni. Saya sebut 2 kali dah, saya sebut di Brown Garden Penang, saya sebut cerita tentang Lina Joy minta nak murtad, dan dia diwakili oleh peguam yang cukup ramai, dan perbicaraan dia di Mahkamah Persekutuan disertai oleh wakil daripada kedutaan Amerika, wakil daripada kedutaan Australia, wakil daripada kedutaan Kanada. Mereka menyokong dia untuk dia keluar daripada agama Islam. Mereka turun penuh di mahkamah. Orang Melayu tak tahu. Orang Melayu kita tak tahu. Pasal apa? Pasal seorang kita tak keluar isu ni. Pasal apa? Pasal seorang kita kata isu ni isu sensitif. Pasal apa? Pasal seorang kita sibuk dengan isu Siti Nurhaliza nak kahwin. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita macam tu. Dia tak melihat isu apa, isu meninggalkan Islam ini isu besar. Dia tak melihat benda tu macam tu. Kesian. Maka ramai orang tak tahu. Bila saya sebut di Masjid Brown Garden, ramai tanya, siapa dia ustaz dia ni? Apa cerita dia? Dia jadi apa? Tak tahu. Punya tak ambil tahunya orang kita. Kita tak tahu. Tapi wakil kedutaan Amerika tahu. Wakil kedutaan Kanada tahu. Mereka bukan orang Malaysia. Hak nak jadi ini kepada orang Malaysia. Tapi dia tahu. Dia turun di mahkamah. Saya sebut lagi sekali di Masjid Jamek Badawi, Kepala Batai. Semua pun tak tahu. Habis kuliah pakat mai tanya, apa dia ustaz cerita apa ni? Tak pernah dengar apa cerita. Apa cerita ni? Jadi macam mana? Apa hal? Kita bagi. Suruh baca. Teruk sampai macam ni. Macam kita tak tahu. Tapi kita ditutup daripada tahu benda-benda yang macam ni. Tuan-tuan, berjaya dia menuntut untuk murtad ni. Lepas ni, berapa ramai orang yang Islam nak murtad tak boleh halang lagi. Sebab benda tu sudah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah satu, tuan-tuan boleh masuk dalam website. Dia ada banyak website di sana yang menawarkan kita suruh tanda tangan memproses benda ni. Memohon supaya pihak Mahkamah Persekutuan tidak membenarkan budak ni murtad. Dari segi agama dia dah murtad dah, apa tu soal lain. Soalnya kita tak mau undang-undang mengesahkan murtad dia. Tak mau. Pasal apa? Pasal benda ni boleh membawa bahaya kepada anak-anak Melayu Islam di masa depan. Satu, yang tuan-tuan boleh buat ialah turunkan tanda tangan membantah benda ni. Tapi bagi tahu kata kita orang Islam tak suka tengok orang Islam murtad. Itu satu. Yang kedua, sembahyang hajat. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hakim yang membicarakan kes ni, 2 Muslim dan 1 orang non-Muslim, supaya dia buat keputusan kata permohonan dia tidak dilayan. Pasal Mahkamah Magistrate tolak permohonan ni, dia bawa ke Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi tolak permohonan ni, dia bawa ke Mahkamah Rayuan tolak permohonan ni, lalu ni dia bawa ke Mahkamah Persekutuan. Nak murtad juga macam mana pun, nak murtad juga macam mana. Dia tak tahu Islam yang Allah bagi kat dia tu mahal Islam yang Allah bagi kat dia ni. Dia berdosa macam mana pun Allah Subhanahu Wa Taala janji syurga untuk dia. Kalau dia buang Islam, habis dia buat baik macam mana pun, kerana tak ada Islam, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata ulaika habitat a'maluhum. Orang-orang yang dah jadi kafir ni, depa ni ulaika habitat a'maluhum. Depa ni sia-sia amalan depa. Buat apa pun derma 1 juta, 10 juta, 30 juta pun, Allah tidak melihat itu sebagai khair, itu sebagai kebaikan. Allah tidak akan bagi satu pahala pun kepada dia. Pasal apa? Pasal Islam sudah tidak ada di dalam diri dia. Mahal Islam ni sampai macam tu. Janganlah dibuat Islam ni sebegitu rupa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 108. Muka surat 108. Bab ma jaa fi taslim 'inda al-qiyam wa 'inda al-qum. Itu bab yang datang pada menyatakan bagi salam pada waktu bangun daripada tempat duduk dan pada waktu duduk. Patut-patut dia kena kali. Dia kata fi taslim 'inda al-qum wa 'inda al-qiyam. Masa nak duduk tu bagi salam, masa nak bangkit bagi salam. Macam saya main nak mengajar ni,
Mula-mula main nak duduk tadi, Assalamualaikum. Satu. Baca kitab apa semua sampai habis tak lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali. Jadi mula masa nak duduk bagi salam, masa nak bangkit bagi salam. Adakah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun adat sahaja? Kita nak kena tahu juga. Ataupun kalau dikiaskan macam telefon. Kita telefon kawan kita, bila kawan tu angkat dia, Assalamualaikum. Kita kata, dia pun jawab, Waalaikumsalam. Sembang, habis nak letak dia, okey tak apa, nanti kita jumpa, Assalamualaikum lagi sekali. Adakah sunnah benda tu? Mula bagi salam, nak habis bagi salam. Itu maksudnya. Ketahuilah saudara tu, apabila bangun seseorang daripada tempat duduk di dalam majlis ataupun tempat perkumpulan, maka sayukia memberi salam pada orang yang tinggal itu. Dia kata, main nak duduk tu memang bagi salam. Nak bangkit tak lagi pun, nak balik pun, dia kata sayukia bagi salam. Kerana pada waktu berdiri mau meninggalkan taulan itu, seolah-olahnya kita memberi aman pada masa meninggalkannya. Masa kita nak bangkit tu, kita ucap selamat pada dia. Okey, aku balik dulu, Assalamualaikum. Kita nak tinggal dia tu, kita doa selamat bagi dia. Maka itu adab di dalam Islam. Yang ni sesungguhnya kita bercerai tidak mau menyakiti akan nikah. Kita nak tinggal dia tu, kita tak mau tinggal dia dalam keadaan tak elok. Kita tinggal dia dalam keadaan kita ucap selamat kepada dia. Dan aman engkau daripada bahaya. Bermula dalil yang menunjukkan atas bagi salam pada waktu bangun daripada tempat duduk di tengah majlis itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada kata ada hadis. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza intaha ahadukum ila majlis falyusallim, fa in bada lahu an yajlisa falyajlis." Dia kata. Maka diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sampai seseorang kamu pada satu majlis, maka hendaklah bagi salam. Nabi kata, kita sampai, kita bagi salam. Maka jika nampak baginya tempat boleh ia duduk, maka duduklah ia di tempat itu. Dan lepas kita bagi salam, kalau ada tempat duduk. Macam tu dia kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, summa idza qama falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqi min al-akhirah. Kemudian apabila bangun ia daripada majlis yang dia duduk tadi, maka hendaklah beri salam lagi sekali. Maka tidaklah salam yang pertama tadi lebih utama pahala daripada yang kemudian itu. Maksud dia apa? Nanti nak habaq kata pahala dia sama. Kita mai tadi Assalamualaikum, dengan habis semua kita nak bangkit Assalamualaikum. Bagi salam mula tadi dengan bagi salam ni pahala sama. Maknanya dua-dua dituntut. Bukan kata hak mula tu dia sunat bagi salam, habis tak payah bagi salam, tak. Mula bagi salam, habis pun bagi salam. Dua-dua tu sunnah. Pahala bagi salam mula dengan pahala bagi salam di hujung ni Nabi kata sama. Maka benda tu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini hadis hasan, dia kata. Masalah memberi salam waktu bangkit daripada tempat duduk di dalam majlis. Kata Imam Nawawi di dalam Al-Azkar, apabila adalah ia seorang yang duduk serta satu kaum, kemudian bangun dia kerana bercerai daripada mereka itu, maka sunnah bahawa memberi salam ia atas mereka itu kerana hadis tadi. Itu dia. Mai pun sunat bagi salam, habis tadi pun sunat bagi salam. Kita cakap telefon pun bila angkat saja Assalamualaikum, lepas bercakap 5 minit pun nak letak Assalamualaikum. Tapi kalau baru cakap putih, tak payah cakap kali dulu bagi salam. Yang baru cakap Assalamualaikum, dia pun cakap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada mana ni? Putih. Dan balik pula angkat Assalamualaikum, tak payah banyak kali kan. Jadi dua habis dengan jawab salam dia putih, jawab salam putih, jawab salam putih. Jadi mula dia bagi salam, tak ni dah habis selesai cakap Assalamualaikum lagi sekali. Dia macam tu. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lagi, aku kata bermula zahir ini hadis wajib atas jamaah menjawab salam atas ini orang yang memberi salam atas mereka itu dan bercerai ia dengan mereka itu. Kalau dia ni nak bangkit, dia bagi salam, semua orang wajib kena jawab.
Ataupun dia mai tadi pun dia bagi salam, jamaah juga kena jawab, dia kata. Dan sesungguhnya telah berkata Imam Al-Qadhi Husin dan Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli, telah berlaku adat setengah orang dengan memberi salam pada waktu bercerai dengan kaum. Dan yang demikian itu adalah doa yang sunat jawabnya. Ada pendapat, dia kata apa? Dia kata menjadi adat. Pasal apa? Dia tak tahu kata benda tu ibadah. Kadang-kadang kita ni keliru, dia jadi keliru, dia jadi celaru. Kita keliru, kita confuse, kita tak faham hak mana satu ibadah, hak mana satu adat. Kita tak faham ni, adat mana, ibadat mana. Kita tak faham. Rupanya mai jumpa bagi salam, habis sembang bagi salam itu bukan adat, itu adalah ibadat. Itu sabit daripada hadis Nabi SAW, dia kata. Dan maka ada orang apabila dia faham kata benda tu adat, maka dia menganggap itu hanya doa yang sunat dijawab dan tiada wajib dijawab. Berarti dia ingat adat. Tapi kalau dia tahu kata ibadat, dia wajib kena jawab. Begitu. Baik. Kerana tahiyah itu hanya tanya ada dia waktu berjumpa, bukannya waktu berpaling. Ada orang dia faham begitu. Bagi salam ni masa jumpa, dia kan nak balik, tak payah bagi salam dah. Dah. Dalam Islam, jumpa pun bagi salam, nak balik lagi pun bagi salam. Begitu. Maka inilah kalam keduanya. Dan sesungguhnya telah ingkar oleh Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i yang akhir daripada ashab kita, dan kata dia ini fasid. Kerana salam itu sunat waktu berpaling pulang, sebagaimana sunat waktu duduk datang. Dia kata mai pun sunat bagi salam, nak balik pun sunat bagi salam. Dan kata Imam Nawawi, dan pada perkataannya menunjukkan ini hadis dalam masalah tadi. Dia kata itu pendapat yang kedua itu berdasarkan hadis. Tuan tengok tajuk sebelah, bab ma jaa fil istizan qibalatul bait. Qibalah maksudnya amam. Qibalah maksudnya amam, maksudnya depan. Bab ma jaa fil istizan qibalatul bait, yakni amam al-bait. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan minta izin masuk ke rumah di depan pintu rumah. Kita bila main di rumah orang, depan pintu rumah tu minta izin masuk. Jangan pakai langkah masuk aja. Tempat nak minta izin masuk tu ialah di depan pintu rumah. Dia kata, ketahuilah saudaraku, adalah syarak kita memberitahu dan mengajar kita jalan kesejahteraan dan jalan kesukaan. Yang ni apabila kita ada di dalam pergaulan dengan manusia. Yang kata agama Islam ni, dia ajak kita semua. Semua dia ajak. Daripada sebesar-besar benda, cara nak memerintah negeri tu besar tu benda tu. Cara nak menjatuhkan hukum kepada orang yang buat salah dalam negeri. Daripada situ Islam bagi tahu sampailah kepada benda kecil-kecil, benda hak kita kata remeh-temeh ni, benda-benda macam ni, benda jumpa bagi salam, nak balik bagi salam, cerita sampai depan pintu rumah, nak bagi salam, nak minta izin masuk, benda ni benda kecil-kecil, kecil pada penilaian setengah orang, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini peraturan. Islam adalah agama yang cukup mengikut peraturan. Kalau semua orang ikut peraturan ni, sejahtera dunia. Sejahtera dunia. Dia kata, dan telah diajak oleh syarak kita akan kita bila berjumpa hendaklah bersalam-salaman. Agama ni diajak dengan macam tu. Bila jumpa, assalamualaikum. Suar tangan, muqafafah, berjabat tangan pula lagi. Itu diajak oleh agama. Dan bila datang ke rumah seorang daripada orang kamu atau lainnya, maka hendaklah bagi salam kepada ahli rumah. Agama ajak lagi pula. Kalau pergi di rumah, bagi salam di depan pintu rumah. Kemudian barulah minta izin masuk ke rumahnya pada masa terdiri di hadapan pintunya itu. Sampai depan pintu rumah tu bagi salam, lepas bagi salam tuan rumah jawab salam, mai depan pintu barulah kita minta izin. Adkhul, bolehkah aku masuk? Kalau dia kata tafadhal, baru masuk. Begitu dia kata. Maka pada waktu engkau datang ke rumah seseorang, tiba-tiba engkau dapati pintu rumahnya tertutup, maka janganlah dibuka akan dia dengan tidak mendapat izin lebih dahulu. Itu dia. Benda sampai macam tu dia bagi tak. Kita pergi rumah dia, sampai pintu rumah dia tutup. Jangan duk pandai-pandai buka pintu masuk. Tuan-tuan, benda macam ni dia jadi bagi orang-orang yang duduk di barek, macam polis, tentera, mereka duduk barek. Pintu rumah duduk sederek. Ataupun bagi orang duduk rumah flat. Ataupun bagi orang yang duduk jenis satu row tu pintu ada bawah 10. Benda ni jadi.
Dia duduk sebelah balik ni, kawan ni duduk sebelah balik ni. Dia main, dia terus buka pintu masuk. Pasal apa? Pasal dia duduk kira, mereka dah sign MOU dah. Mereka dah sign MOU. Ada dah understanding antara dia dengan kawan sebelah ni. Hang pun main rumah aku, hang buat macam rumah hang. Dia kata. Aku pun kalau pergi rumah hang, aku buat macam rumah aku. Dia kira MOU. MOU ni tak sah dalam agama. Dalam agama benda ni tak sah. Pasal apa? Peraturan mesti kena ikut. So dia bagi tahu apa? Dia kata maka bila sampai di situ bagi salam dulu. Kemudian minta izin nak masuk dulu. Kalau pintu tertutup jangan dibuka melainkan setelah mendapat izin. Kerana apabila kamu buka pintu yang tutup itu dengan tiada izin, kemudian ternampak kepadamu aurat orang di dalam rumah itu. Yang ni yang Islam nak jaga. Suka hati kita pergi buka pintu dia, dalam ni wayang kulit ke apa ada kita tak tahu. Satu drama apa ada dalam kita tak tahu. Kita buka-buka ada wah. Islam tak mahu benda macam ni jadi. Maka jadi dapat haram dan berdosa ke atas kamu yang pergi buka pintu. Tak ada pasal pergi jadi berdosa. Kerana pintu serbu masuk rumah orang macam tu. Bersalahan jikalau kamu dapati pintunya terbuka dan terlihat aurat orang di dalam rumah itu. Berbeza, dia kata kalau kita lalu depan rumah dia tak ketuk pintu. Jadi kita lalu, kita tengok bukan niat kita nak kodeng, nak mengendap tengok. Kita lalu tu jadi biasalah bila lalu kita balik tengok dia tak ketuk pintu. Bila dia tak ketuk pintu, nampak benda tak elok dalam rumah. Itu kita tak ada dah. Pasal kita tidak kodeng. Kita tak mengintai, tak mengendap. Kodeng ni orang Terengganu. Orang Terengganu dia kata kodeng. Kodeng ni mengendap. Jadi kita tak mengendap. Kita lalu depan rumah dia, kebetulan pintu dia terbuka. Jadi kita pun terpandang dalam rumah dia, nampak benda tak elok ni, aurat isteri dia, anak perempuan dia ke apa ke semua, kita terlihat aurat orang dalam rumah tu. Maka iaitu salah atas yang empunya rumah. Kita yang terlihat tak salah, tuan rumah salah. Pasal apa? Pasal dia buat halai-balai dengan aurat. Dia buat halai-balai, dia buat tak kisah, buat buka pintu, dalam tak pakai tutup aurat pun buka pintu. Kerana kelalaian dia tanggung dosa dia. Kita yang terlihat tak berdosa. Dia kata, mengapa tidak ditutup akan pintu itu? Dia kata, awak yang tuan rumah duk biar pintu terperhang dulu. Duk biar pintu terbuka bagi orang pakat duk tengok show dalam rumah dia. Pasal apa? Dia kena jaga lah aurat ahli rumah dia. Jangan buat lebih kurang, buat suka hati, buat halai-balai. Begitu maksudnya. Baik, kemudian apabila sampai kamu ke muka pintu rumah seseorang itu, serta sudah dibukanya pintu, maka hendaklah kamu memberi salam lebih dahulu. Dia bagi tahu satu-satu. Kemudian minta izin masuk. Seperti dikata, bolehkah masuk ataupun masukkah aku? Tanya dulu, bolehkah saya masuk ni? Tanya dulu. Maka apabila sudah dapat izin demikian itu, maka masuklah ke rumah itu. Ni kita tak bisa buat yang ni. Kalau lepas mengaji malam ni, esok buat, kawan tu kata, awak buat pelik ni. Tapi rumah dia selalu kita bagi salam aja. Assalamualaikum. Dia kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kira dia jawab ya, otomatik lah kita masuk. Tapi bila mengaji malam ni, esok dia berlain sikit. Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tanya bolehkah saya masuk? Dia tahu ni. Dia kata takak Hani Muhsin, orang meninggal sudah jangan buat tabiat dulu. Tuan tahu pelakon Hani Muhsin meninggal tadi. Umur baru 41. Nak pergi berkelak di Langkawi. Bawa anak nak pergi berkelak di Langkawi, nak naik kapal terbang. Sampai depan pintu kapal terbang, kolek. Habis. Umur 41 tuan. Itu amaran lah. Bila kita tengok itu satu amaran pada kita. Pasal apa? Pasal mati dia tak ada syarat. Tak ada syarat sakit, tak ada syarat tua, tak ada syarat apa-apa. Syarat dia apa? Bila sampai masa. Dia tak kira umur berapa, dia tak kira sakit ke sihat ke, dia tak kira. Dia kira Tuhan dah tentulah kita mati, tarikh sekian, jam sekian, masa sekian. On the dot, orang putih kata. Tepat-tepat atas titik itu, kita akan meninggal dulu. Itu dia. Baik. Jadi oleh kerana itu, hidup kita kena sentiasa beringat. Hidup kena sentiasa beringat. Kita tak tahu bila. Iklan punya leduk kuat dalam televisyen. Iklan punya kuat. Tunjuk dia kata budak bawah umur 9 tahun, dia tak pandai mengatur jarak kenderaan. Kita tengok iklan dalam televisyen.
Budak dia kata bawah umur 9 tahun, dia tak pandai nak agak jarak kenderaan. Maka jangan biar dia lintas jalan sendiri. Pimpin dia. Jangan biar dia lintas jalan sendiri sebab dia tak tahu agak. Dia tengok dia kata jauh padahal dah dekat dia lintas dia kena. Elan duk kuat macam tu, tahu abang kemarin muka depan meninggal dah budak yang accident di Pahang. Koma beberapa hari meninggal dah kemarin. Umur 7 tahun. Lintas jalan kena dalam kereta. Betul benda tu kemalangan kita tak jangka. Tapi beringat itu adalah baik untuk kita semua. Dan kalau nak jadi juga daripada kawalan dan bidang puasa kita. Tapi dekat mana boleh jaga-jagalah supaya kita tak rasa galak sangat bila berlaku apa-apa. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Islam. Islam ni dia macam orang tua. Islam ni dia macam orang tua. Dia pesan dah, dia pesan lagi, dia pesan dah, dia pesan lagi macam orang tua. Orang tua pun kita abang kata, mak ni saya esok nak pergi Kuala Lumpur. Pukul 4 pagi dia telefon kat kita. Dia kata ni hang bangkit saga. Dia kata bangkit buat semayang-semayang sunat apa fikir nak jalan jauh tu. Orang tua dia beringat. Kita kata tak apa mak bangkit dia semayang baca padang tahajud 2 rakaat kita buat silah. Dan pasti dah orang tua beringat. Orang tua. Saat tak lagi nak masuk waktu subuh dia telefon bola. Hang tidur balik ke? Jangan tidur. Dia kata semayang subuh apa semua dulu. Dia beringat. Kita pun kata dah semayang dah buat. Semayang apa semua dulu ni nak jalan jauh tu tak buat sunat musafir apa. Dia beringat. Tuhan nak turun pukul berapa? Bawa pekai kadang-kadang. Tolong oboi tak lagi. Orang tua kan? Jadi kita dia kadang-kadang Allah. Tapi beringat tu bagus sebenarnya. Kita kata tak gaduh rumah kata lah ni Kuala Lumpur sepanjang highway ada RNR berhenti makan mana tak gaduh tolong oboi ni tahun 70-an dulu ya. Kita ada buat cakap pandai. Sampai tengah highway tak jumpa RNR Raita Rosa RNR pun tak nampak ke mata apa ke tentu duduk tunggu duduk belengung peluh masjid dah perut duduk lapang apa pun tak ada. Masa tu teringat orang kalau bawa tolong oboi boleh gaduh lebih. Tuan-tuan, orang tua dia beringat. Beringat ni rupanya agama pun macam tu. Agama ni dia hafal ni benda rincik-rincik, benda kecil-kecil, benda sikit-sikit dia hafal. Pergi depan rumah orang bagi salam, minta izin masuk, dia bagi tahu satu benda. Ini Islam, cantik Islam ni macam ni. So dia kata demikianlah yang disuruh oleh syarah kita. Dan inilah perkara yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kashafa sitran fa adkhala basara fil bait qabla an yu'zana lahu fara'a 'awrata ahli faqad ata haddan la yahillu lahu an ya'tiyahu. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membuka ia akan tutup pintu rumah orang, maka dimasukkannya pemandangannya ke dalam rumah itu sebelum diizinkan. Nabi kata, siapa pergi depan rumah orang tak ada nak minta izin, buka pintu dulu, maka nampak kepadanya aurat orang-orang di dalam rumah itu, maka sesungguhnya telah mendatangkan dia akan dera dan iqab di sisi Allah yang tiada patut baginya didatangkan. Dia kata buta saja dapat dosa. Kita pergi rumah orang tak bagi salam, tak minta izin, buka dengan pintu rumah dia, tolak pintu, tolak nampak bini dia tak pakai tudung, tolak nampak bini dia macam mana kau aurat tu kededak. Saja aja kita dapat dosa kerana perbuatan kita. Itu dia. Baik, maka dengan sepotong hadis itu ketahuilah kita bahawa berdosa orang yang membuka pintu rumah orang yang tuan dia sama ada sedang tidur ataupun sedang jaga, dibuka itu dengan tiada izin tuannya. Seolah-olahnya orang yang memperbuat yang demikian itu seperti memperbuat barang yang salah besar. Dia kata, saja aja jadi dosa bagi kita. Dan membuka itu sama ada dengan niat mau menunjukkan sudah bermesra ataupun mau bergurau, main dan sebagainya, ataupun kerana nak mengubut-ngubut ataupun lainnya, maka semuanya dilarang oleh syarak. Sama ada tujuan kita pergi buka pintu rumah itu macam nak melawak.
Ada jenis macam ni. Dia pelik perangai di rumah tu. Dia pergi rumah orang, dia tolak pintu tu, jeng 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 kata lagu tu. La ilaha illallah, dah tua bangsa tapi dia buat melawak lagu tu. Uduh kelaku. Tapi dia jadi tuan-tuan. Ada dia jadi kelaku pelik-pelik ni ada. Dia pernah cerita dulu dah. Main masjid nak semayang. Dia main, dia tengok kawan dia. Ni orang tua ni. Kawan dia dah semayang dah. Dia lepas tu dah takbir dah semayang. Dia tidur tarik ekor korban tuan tu. Kita tengok awak dah melawak. Bolehkah melawak orang tengah semayang? Bolehkah hidup melawak dengan orang tengah semayang? Persoalannya bolehkah? Tak boleh. Haram. Kita kata orang tengah semayang ni haram. Tapi dia hati tu bergayut dia ekor korban tuan tu, dia melawak. Melawak benda yang agama kata tak boleh, berdosa. Itu cerita dia. Kadang-kadang kita buat mudah macam tadi lah. Pergi rumah pun tu tak bagi salam, la salam wala kalam. Orang kata salam dah, apa minta izin apa dah, tolak jeng 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 bunyi lagu tu. La ilaha illallah. Kan jadi sampai anak-anak kau tu pun dia tengok satu macam, sampai dia pergi kata bapak dia kata pak Allah Tok Cik panggil pun. Dia kata awak Tok Cik panggil aku tu tak boleh dia kita. Nampak tu dah. Ini agama bagi tahu benda macam ni. Dia kata jangan duk pergi buat gugurau main dan sebagainya, pasal dia melanggar hukum. Kemudian sabda Nabi SAW lagi. Dia kata law annahu hina adkhala basara istaqbalahu rajulun fafaqa'a 'ainaihi ma ghayyabtu 'alaihi. Dia kata sekiranya sesungguhnya waktu dimasukkan oleh seseorang itu akan pemandangan matanya ke rumah yang tiada diizinkan ia memandang itu, tiba-tiba berjumpa dengan dia akan laki-laki, maka dipicit oleh laki-laki itu akan dua matanya. Nescaya tiada aku ubahkan atasnya, yakni tiada marah aku ke atas orang yang berbuat demikian itu, jikalau matanya kena huncam dengan apa-apa sekalipun, dan tidak aku salahkan dia. Itu Nabi sampai kata begitu. Kalau kita pergi rumah orang, kita buat melawak begitu, kita pergi tolak dalam pintu rumah dia, dia buat melawak begitu, tengok tuan rumah tu ada, dia marah kat kita, dia ambil apa-apa, dia rojoh biji mata kita. Nabi kata kalau tuan rumah tu rojoh biji mata kita dan jadi cedera kita ni, orang yang rojoh tu Nabi kata aku tidak anggap dia salah. Sebaliknya salah kawan yang hidup melawak buka pintu tanpa bagi salam, tanpa izin ni. Nabi kata macam tu. Tuan rumah tu dia ada hak dia. Orang menceroboh rumah dia tanpa izin dia boleh buat begitu. Kalau dia buat begitu, dia jolok biji mata kau ni, tak boleh kata dia salah. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam rumah dia, kita hidup melawak tanpa mendapat izin dia. Nabi kata aku tidak akan salahkan orang yang jolok biji mata kawan ni. Nabi kata. Sambung hadis tu dia kata wa in marra rajul ala babin la sitra lahu ghayra mughlaq fa nazara fala khati'ata alayhi innamal khati'ah ada ahli bait. Dan jika melalui satu orang laki-laki atas satu pintu rumah yang tidak tutup baginya, lagi tidak berkunci pintunya, maka memandang laki-laki itu ke dalam rumah itu, maka ternampak aurat isi rumah orang itu, nescaya tiada kesalahan atasnya. Macam tadi, dia lalu memang pintu rumah itu duduk buka, dia pun cara tak langsung, tak sengaja terpandang dalam rumah itu, nampak isteri kau duduk pakai lagu mana macam mana, aurat dia terdedah. Orang yang ternampak ni, Nabi kata dia tak salah. Dia kata hanya kesalahan itu atas rumah itu. Salah ni siapa? Salah atas ahli rumah tu sendiri, pasal cuai tu biar pintu tu buka. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Umamah, dan kata dia lagi bermula ini hadis tadi. Tiada kami tahu akan dia seumpama ini hadis melainkan daripada hadis ini sahaja. Dia kata hadisnya tadi. Baik. Bab ma jaa fi man ittala'a fi dari qaumin bi ghairi idnihi. Maksudnya bab yang datang pada menyatakan hadis
yang menerangkan, mereka yang memandang ke rumah kaum dengan tiada izin mereka itu. Ataupun dalam perkataan yang kita kata tadi, skodeng. Ni tajuk skodeng. Saja hidup mengendak rumah orang, panggil duduk saja. Ini memang aktiviti tetap dia. Lalu duduk tengok saja rumah siapa, bini siapa tega, anak siapa lawa, dia jenis panggil lagu ni. Dia lagu nak cari ikut mana boleh duduk hendak tengok apa dia. Itulah kata kepada orang yang bertabiat macam ni. Ada tentang orang yang sakit ni banyak dalam dunia ni. Sakit ni pun macam-macam sakit. Ini salah satu sakit. Dia suka duduk mengendak. Ketahuilah saudara tu, memandang ke rumah orang daripada pintu, ataupun daripada celah-celah pintu, ataupun daripada lubang tingkap, ataupun daripada dinding, semuanya itu haram belaka. Mengendak ni haram, dia kata. Mengendak, mengintai, haram, dia kata. Berdosa orang yang mengerjakan yang demikian itu. Berdosa, dia kata. Kerana takut terpandang kepada perempuan-perempuan yang haram memandangnya dan lainnya. Islam tak lagi ni pasal apa? Pasal nak jaga maruah orang. Maruah orang tu dia nak jaga. Dengan kerana itu telah diberi ingat oleh syarak. Siapa memperbuat yang demikian itu, tiba-tiba kena suatu perbuatan daripada tuan rumah di matanya. Kerana hidup skoteng ni, tuan rumah ceruk aktif di muka misalnya. Tak ada pasal dosa pun boleh, biji mata pun habis jatuh macam lantai dia. Kan? Kalau sekiranya dia hidup mengendak mengintai ni, tiba-tiba tuan rumah bertindak sesuatu yang mencederakan mata dia, dia kata maka tiada kena apa ke atas orang yang memperbuat matanya itu. Dan tersebut di dalam hadis yang dahulu tadi, bermula dalil yang menunjukkan atas haram buat yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti fattala alaihi rajulun fa ahwa ilaihi bimishqatin fata'akhkhara ar-rajul. Baik, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas tuan-tuan dia kadang Nabi. Jadi dia banyak masa duduk dengan Nabi. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia di rumahnya. Anas cerita, dia kata satu hari Nabi duduk di rumah. Nabi duduk ada di rumah Nabi. Maka mengintai satu orang lelaki di celah lubang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Sampai tak kenal tak apa. Di rumah Nabi pun dia nak pergi kodeng juga. Sampai rumah Nabi dia nak pergi mengendak. Ini yang kata manusia tu kan. Yang kata manusia ni tabung masjid boleh curi. Yang kata manusia ni jenis dia tak kenal siapa. Dia tak kenal siapa. Dia teringat nak buat dia buat. Tidak ni rumah Nabi ni. Kan rumah Nabi ni kalau boleh pintu rumah Nabi tu, depan pintu rumah Nabi tu kita nak tolong basuh. Kalau Nabi panggil tolong basuh, kita nanti tolong basuh. Nak khidmat kepada Nabi, nak buat seedok ke Nabi ni tak terlintas dalam hati. Tapi ada manusia yang dia boleh ingat macam tu, nak pergi mengendak di rumah Nabi. Kan macam hari ni masuk dalam masjid ni, rongkah ni, kipas angin ni dia rongkah balik hak masjid punya. Mai di masjid, tunggu orang mai mengaji, dia pergi rongkah pintu kereta, nak curi barang dalam kereta. Orang duk mengaji, orang duk semayang, tak lagi orang tengah duk semayang tu, beg kain telekong orang perempuan tu dia main ambil orang lari. Ada manusia jenis macam ni. Tuan-tuan agak-agak ni orang kafir kan hidup buat benda macam ni. Ada tuan-tuan. Dah, semua geng asyhadu an la ilaha illallah ni yang nak naik ke masjid tu curi beg orang duk semayang ni semua, geng hak asyhadu an la ilaha illallah. Geng ni yang berani buat benda-benda macam ni. Nampak? Ini kita nak baca ni, dia nak beritahu berlaku di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki mengintai daripada celah lubang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sedap Nabi akan perbuatan itu. Nabi sedap. Lalu dia kata disuruh Nabi akan tangannya sambil ia tunduk mengendapnya. Nabi nampak Syekh ni duduk tunduk tu Nabi nampak. Nabi suruh tangan dia
supaya dia rojoh matanya dengan besi panah. Tu dia. Nabi guna misqaf. Misqaf ni tu anak panah tu. Anak panah hak ujung tu, mata panah tajam dia panggil misqaf. Tu arrow depan hak 3 lagi tu. Nabi guna anak panah tu dia rojoh di mata dia hadut nak tu. Tu dia. Nabi buat dulu tu, bukan orang biasa. Nabi ambil besi anak panah tu, Nabi rojoh 3 biji mata dia. Maka nampak pada laki-laki itu akan tangan Nabi. Maka dia boleh mundur ke belakang nasib baik. Dia nampak Nabi duk beralih nak ambil anak panah tu, dia nampak Nabi tak ada rojoh, dia mundur lah. Dia mundur, anak panah tu keluar nasib baik. Tak ada jadi dajjal dia mata pinggir belah. Kan? Jadi dajjal lah. Hidup mengendak orang kena rojoh di mata tak keleceh. Kan? Undah tak kena. Dia kata Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Itu dia. Baik. Satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan jadi dalil akan tegah mengintai ke dalam rumah orang daripada lubang-lubang dinding ataupun pintu ataupun lainnya. Iaitu katanya an Sahli bin Sa'd As-Sa'idi anna rajulan ittala'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min juhrin fi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midratun yaquttu biha ra'sah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya satu laki-laki telah mengintai dia ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada lubang dinding pada bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada serta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sikat yang dibuat untuk menggaru ia dengan dia akan kepalanya. Ni pula kes kedua. Dua orang. Ada orang tidur sekolah kena anak panah. Jadi baik elok tak kena. Satu orang lagi pula di sekodeng juga. Nabi nampak di tangan dia ada sikat. Sikatnya Nabi duk guna buat sikat rambut dia. Tuan-tuan, Nabi rambut panjang. Nabi, kalau tuan-tuan baca hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang perwasakan Nabi, Nabi ini rambut dia belah dua. Belah tengah. Kata tengah ahli hadis, dia kata Nabi ini rambut dia belah tengah. Belah dua. Dan rambut Nabi mencicah bahu. Mencicah bahu. Macam semerah tadi tu. Ada jangan dah ustaz dalam duri tu main buat rambut tu. Tu dia baru hebat kalau nampak dia tak roh pula dia baru ni. Tapi berdasarkan hadis Nabi rambut panjang dulu. Nabi rambut panjang. Jadi kalau budak-budak tolong tadi tu tambah rambut tu, dia kata dia ikut sunnah Nabi, tak elok kan. Ikut semualah, jangan ikut tampil saja. Jadi Nabi SAW rambut dia macam tu. Dan kita baca di mana bawah ni tentang sifat-sifat Nabi ni, rambut dia ubat sikit-sikit. Nabi ni rambut dia, kita baca ke mana bawah ni kita baca. Rambut Nabi ni ubat sikit-sikit. Ubat kok belah tepi-tepi, belah sideburn, belah jambang ni ada ubat sikit-sikit. Ni yang bawah bijak mulut sebelum janggut ni, saat ni ada ubat sikit-sikit. Janggut Nabi pun ada ubat sikit-sikit. Nabi dia macam tu. Dengan kita baca hadis tu, kita boleh bayangkan Nabi ni dia macam mana rupa dia. Dan Nabi ni dia manusia yang rupa pakai cukup elok. Dan akhlaknya juga cukup elok. Ni yang kata Nabi SAW. Baik. Hamba Allah ni main nak sekodeng, main nak mengendak Allah Nabi. Nabi nampak sikat tu ada tu di tepi dinding tu. Baik. Sambung tu dia kata faqala Nabi SAW. Law alimtu annaka tanzur laqa'antu biha fi 'ainik. Innama ju'ila al-istizan min ajli al-basar. Maka sabda Nabi SAW, jikalau sekiranya aku tahu bahawasanya kamu nak mengintai aku, Nabi kata kalau aku tahu nak mengendak aku, nescaya aku rojoh dengan dia pada mata kamu. Nabi kata aku rojoh mata kamu. Nabi kata hanya saja dijadikan dan disyariatkan minta izin itu satu daripada hukum agama, ialah dari kerana mata. Nabi kata di antara sebab Islam mensyariatkan bagi salam dan minta izin ni pasal apa?
Pasal mata manusia ni bahaya. Mata manusia ni, mata tu kan dia punca. Kerana mata ni, kita boleh buat macam-macam benda. Daripada mata tu, kita tengok satu benda, kaki kita boleh melangkah pergi. Tangan kita boleh pegang benda haram. Dan kita boleh buat satu dosa besar. Semata-mata berpunca daripada mata. Nabi kata, an-nazaru, mata yang melihat ni, sahmun min sihami iblis. Nabi kata dia salah satu daripada panah, daripada anak-anak panah iblis. Puncak daripada mata, dia boleh jadi macam-macam benda. Baik, maka janganlah memandang ia ke dalam rumah orang yang tiada diizin memandangnya. Jangan kita pergi buat liak di mata nak tengok. Jangan. Pelihara sikit mata kita. Dan kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata minta izin masuk ke dalam rumah itu disuruh akan dia oleh syarah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, sebab pun disuruh yang demikian itu supaya tiada jatuh pandangan mata kepada atas yang haram. Dengan kerana itu tidak harus bagi seorang itu mengintai daripada lubang pintu, dan tiada lain daripada barang yang jadi di dindingnya. Cerita dia spotting ni tak boleh, mengendap mengintai ni tak boleh, supaya tiada jatuh pandangan mata atas perempuan-perempuan yang asing bagi kita. Masalah melempar ke mata orang yang mengintai daripada lubang itu dengan sesuatu yang ringan, dia kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim. Dan pada hadis tadi menunjukkan harus melempar mata orang yang mengintai ke dalam rumah daripada lubang-lubang pintu ataupun lubang-lubang dinding ataupun lainnya dengan sesuatu yang ringan. Dia kata harus guna benda yang ringan. Jangan ambil tu batu gilin tu balik dikena dia. Tak boleh. Dia kata benda-benda yang sekira-kira boleh bagi kejutan pada dia lari macam tu aja. Dan jikalau sekiranya dilempar dengan benda ringan itu lalu kena ke matanya dan pecik dia jadi buta, jadi orang kata apa, jadi rosak di mata sebelah, maka tiada kena baman atas orang yang melempar itu. Orang yang lempar tak dikirakan. Macam dah ni boleh pakai reset buat nyamuk kan, sembok tu kena kat dia baru ada kan, bukan nyamuk ya. Orang pun kalau kena tu dia duk batuk, dia nak termuntah tak termuntah, dia batuk tak batuk, mata putih lihat dia baru dia ada kan. Oh jangan buat betul buat nyamuk tu. Rumah saya awal-awal dulu ni ada kelawar atas kiri tu ada kelawar, macam baru-baru nak masuk rumah tu ada kelawar. Nak buat macam mana kelawar ni kan, nak buat macam mana nak pergi kelawar tak duduk atas kiri. Ada satu sahabat ni, dia kata tak apa Ustaz, saya boleh buat. Tak nak buat macam mana? Saya biasa buat benda ni. Biasa tak apa orang buat kan. Dia pergi beli resep ni, ubat nyamuk ni dia beli sedotek. Dia buat mat di atas ceiling. Dan kita perlu ingat kelawar dengan resep ni okey kan. Kan nyamuk lipas pun resep tak kata. Ni kena dia terbalik tak lagi dia okey boleh. Nyamuk lah kot. Kelawar ni tak apa lah. Dia kata kita buat dia terewat. Demak dia tu semua dia atas tu zuzak kan. Kita perlu cuba apa tak jadi. Saya tengok kelawar terbang keluar daripada ujung-ujung bumbung tu. Kelawar terbang keluar. Mana kelawar tak dia apa lah, dia keluar pergi. Lepas tu dia ni tak turun-turun dia berdagang. Tak buat apa hal pula dia ni kan. Duk panggil dah, duk panggil tak bunyi suara, duk panggil tak bunyi suara. Kan kita pun panjat tangga tu naik dengan ubat nyamuk berkelun dia ada tu kan. Nak duk tutup hidung, duk tuduh tombek, tengok dia ada duk cehelek lah. Kan? Kan? Panggil baru bunyi suara, dia menghantar medik tarik tangga tu, turun dia dah nak muntah tak jadi, nak muntah tak jadi. Saya kata aku kata lah kat orang tadi. Dia kata kelawar ni bukan ubat dia, riset ni kan. Benar tu bagi ayam sejuk pula kan. Tak boleh kita kena terbit lah dia kata buat benda-benda tu kan. Baik.
Jadi dia kata untuk orang yang mengendap ni kita guna benda-benda yang ringan untuk nak bagi dia jangan mengendap. Apabila ada ia memandang ke rumah yang tiada di dalamnya perempuan mahramnya. Kalau perempuan mahram pun kita nak kena jaga juga, apatah lagi perempuan yang bukan mahram dia. Lebih lagi dia nak kena jaga. Baik. Bab ma jaa fi taslim qabla al-istizan. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruh bagi salam sebelum minta izin masuk. Ya, ini dia ulang balik cerita lama. Cerita dia ulang balik kata bila sampai di depan rumah orang bagi salam, kemudian minta izin untuk nak masuk. Benda yang sama. Kita baca hadis dia saja. Dia kata an Saldah bin Hanbal anna Safwan bin Umayyah ba'athahu bilabanin wa laba'in wa dharabis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'a'la al-wadi. Qala fadakhaltu alaihi wa lam usallim wa lam asta'zin. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' faqul assalamu alaikum a'adkhul wa dhalika ba'da ma aslama Safwan. Itu hadis dia. Maksudnya dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Saldah bin Hanbal radhiyallahu anhu, bahwasanya satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu telah mengutus akan dia membawa susu dan awal-awal susu menatang yang diperah kemudian daripada beranaknya, dan pemakan bernama Bardus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada duduk di sebelah atas daripada satu tanah lembah. Kemudian kata Saldah, maka masuk aku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tak bagi salam kepada Nabi, dan aku tak minta izin kepada Nabi. Dia pakai langkah masuk aja. Bila dilihat Nabi akan daku yang demikian, lalu bersabda Nabi, kata Nabi, hendaklah kamu keluar balik dan kata assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Dan bermula hal yang berlaku seperti dalam hadis itu ialah kemudian daripada Islam yang Safwan. Pernah dia ni bawa susu nak bagi ke Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, dia tak bagi salam, tak minta izin, terus langgar masuk aja. Nabi kata dekat dia irji'. Nabi kata ambil keluar balik. Keluar balik. Nabi kata faqul assalamualaikum a'adkhul. Ambil keluar balik, hang bagi salam dulu, lepas tu hang kata a'adkhul, bolehkah aku masuk? Lepas tu kalau aku kata masuk, baru hang masuk. Nabi dia ajak sahabat dia sampai situ. Kita tak ada betul macam tu. Kalau kawan main-main terus masuk dalam rumah kita, kita kata dah sampai tak bunyi salam, tak bunyi apa, kata masuk, kita kata begitu ya. Tapi kalau Nabi kalau buat lagu tu, Nabi kata dia hampir keluar balik. Kalau masuk ni kira tak apa. Keluar balik, bagi salam dulu, minta izin masuk dulu. Aku kata okey, baru hang masuk. Hampir keluar balik. Nabi ni dia ajak sahabat macam tu. Pernah Nabi SAW dia ajak sahabat yang jenis duk pakai kain labur ni. Dia ambil ayat semayang apa-apa semua, dia main semayang. Nabi duk tengok. Habis dia semayang semua, Nabi panggil dia. Nabi kata hampir ambil ayat semayang. Dia pun nampak harga, dia ambil dah ayat semayang. Nabi kata dia hampir ambil ayat semayang. Dia pun keluar pergi, ambil ayat semayang, masuk main, semayang. Habis semayang, Nabi kata kat dia pergi keluar, ambil ayat semayang lain. 3 kali, baru Nabi hambak kat dia. Nabi kata, hang pakai kain ni musbil. Musbil maksudnya pakai kain melabuhi buku lagi. Nabi kata, innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Nabi, sesungguhnya Allah tak terima sembahyang orang yang pakai kain melabuhi buku lagi. Nabi kata begitu. Jadi kerana Nabi nak bagi ingat benda tu, Nabi start balik daripada suruh ambil ayat semayang. Walhal tak ada kena-mengena dengan ayat semayang batal. Tapi Nabi buat lagu tu nak bagi dia ingat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia dengar macam tu, dia pun takut. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata aku jaga kain aku. Tapi Abu Bakar ni dia orang purui. Jadi bila dia pakai kain tu, dia melorot, jadi labur.
Nabi kata irfa' izarak, angkat. Dia angkat. Melorot, dia angkat. Dia kata tak boleh ya Rasulullah, aku tak boleh jaga benda ni pasal fizikal badan aku ni macam ni. Jadi kain juga duk melorot. Nabi kata hang tidak pakai kain labuh kerana sombong. Nabi kata. Jadi di sini ulama ambil kesimpulan. Sebahagian ulama kata kalau pakai labuh kerana sombong baru haram, dia kata. Tapi sebahagian ulama hadis kata kau tak pakailah kain labuh. Senang macam tu. Itu ceritanya. Baik. Jadi Nabi SAW cara dia mendidik itu kadang-kadang nampak macam tu, nampak syari. Dia suruh balik semayang lain. Dia ni pun dia suruh keluar balik. Amai balik bagi salam, minta izin masuk, aku kata masuk baru masuk. Nabi dia macam tu. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis kemudian daripada Islamnya Safwan. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi gharib dan tiada kami ketahui melainkan daripada hadis Ibni Juraij. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat memberi salam lebih dahulu sebelum minta izin ini yang kita dah baca tadi. Sebelah dia kata minta izin masuk ke rumah dengan ketuk pintu. Ni macam mana pula? Jenis main ketuk pintu ni. Apabila seseorang itu minta izin masuk ke rumah seseorang kawan dia kerana sesuatu dan telah sampai ke muka pintu yang tertutup, harus ia ketuk pintunya, memberitahu engkau mau masuk kepadanya. Kemudian apabila datang orang ke rumah itu, mau buka pintu serta bertanya dia, siapa kamu ini yang mengetuk pintu, maka hendaklah kamu khabarkan nama kamu, yakni sekira-kira diketahui kamu. Maka janganlah tahut dengan kata aku sahaja, ataupun aku kawan kamu, ataupun kata aku kekasih kamu, ataupun sebagainya daripada khabar yang tiada terang. Maka yang demikian itu dibenci oleh syarak kita. Kita pergi rumah orang. Kalau rumah lah ni jenis pintu pagar jauh daripada pintu rumah, dia ada loceng satu di situ. Maka kita pergi dekat loceng itu dulu, ting-tong bagi dia keluar main depan pintu, baru Assalamualaikum. Bila Assalamualaikum, dia kata main. Boleh ke saya masuk ni? Itu aturan dia. Rumah jenis tak ada pintu pagar apa semua ni, jumpa pintu rumah, ketuk pintu dulu. Ketuk pintu itu harus, dia kata tak salah. Ketuk pintu. Tuan rumah main, bila buka pintu baru Assalamualaikum. Lepas itu baru minta izin masuk. Begitu cara dia. Dan dia kata kalau ketuk pintu, tuan rumah tanya dulu, dia siapa ni? Siapa lagi? Orang biasa harus jawab begitu tak boleh. Dia kata apa? Pasal itu jawapan yang tidak terang. Siapa ni? Siapa lagi? Hantu kongkong bila buat melawak begitu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia ada hadis. Nabi marah bila orang duduk buat jawab teka-teki macam-macam. Nabi marah orang yang jenis nak menyelindungkan identiti ni. Nabi marah. Pasal apa? Orang macam ni hati dia tak jujur. Dia kena jujur. Dalam soal ni dia kena jujur. Bila tanya siapa ni, bagi tahu saya nama apa-apa. Kan? Kadang ada orang dia telefon dekat kita, telefon. Kita duduk dalam meeting, kita tak boleh jawab pun. Kita jawab dalam SMS. Kita kata saya tengah meeting, siapa ni? Kita tanya. Dia jawab balik, Ustaz kenal saya siapa? Letih lah kita macam tu. Letih lah, jangan ada buat dulu. Kan? Bila kita tanya siapa ni, saya dalam meeting siapa ni? Kan? Jawablah saya siapa-siapa, daripada mana, ada hal nak tanya apa kan? Ustaz kenal saya siapa? Oh letih kan? Oh kita duduk dalam meeting, duduk main, duduk SMS dengan dia pula. Oh kenal siapa? Tak tahu, tak mau. Cari tak pun gaya handphone tu saja kan? Janganlah bagi orang susah macam tu. Main di rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum, kita siapa ni? Buka pintu, tahulah siapa, lupa dia betul. Kan? Tak lagi kita jumpa hadis yang macam mana Nabi marah orang macam ni. Nabi marah. Baik. Dia kata duduk jawab kata aku, ataupun duduk jawab kata kawan hang, ataupun duduk jawab kata kekasih hang dan sebagainya. Semua ni dia kata dibenci oleh syarak kita. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala ista'zantu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana 'ala abi. Faqala man hadha? Faqultu ana. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ana ka'annahu kariha dzalik. Jadi riwayat dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, aku minta izin masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hutang yang adalah ia atas bapakku kepada seorang Yahudi. Dia ni Jabir bin Abdullah di rumah Nabi kerana ada satu urusan hutang. Bapa dia ada hutang dengan satu Yahudi. Jadi Nabi jumpa Nabi kerana nak minta apa dan Nabi campur dalam hal ni. Maka aku ketuk pintu rumah Nabi. Bila didengar Nabi ketuk pintu itu, maka datang Nabi SAW seraya bersabda. Duk ketuk pintu, Nabi pun main. Nabi kata, siapa yang mengetuk pintu ni? Dia duk ketuk pintu. Jabir duk ketuk pintu. Nabi main. Nabi tanya, siapa ni? Nabi tanya, siapa ni? Maka sahutku, aku. Dia jawab aku. Bila didengar oleh Nabi SAW sahut aku yang demikian, maka sudahlah Nabi benci. Seraya kata Nabi, aku macam tu. Itu marah. Anak. Siapa? Nabi tanya, siapa? Dia jawab, kata aku. Nabi kata, aku mana? Lebih kurangnya. Okay. Nabi kata aku. Seolah-olahnya tidak suka Nabi berkata yang demikian itu. Kerana maksud Nabi SAW bertanya itu, siapa yang mengetuk pintu ini? Siapa tahu ia? Tiba-tiba disahut dengan kata aku. Maka jadilah tidak terang. Maka tidaklah Nabi tahu siapa yang mengetuk pintu itu. Dengan kerana itu benci ia. Itu dia. Tak mahu dia buat bagi jadi teka-teki lagu tu. Cuba teka siapa saya pula. Allah letih. Yang kita tanya ni siapa ni? Jawab main balik. Cuba teka siapa saya. Letih macam ni. Kan? Letih. Jangan begitu. Nabi pun tak suka. Kan? Tak suka orang macam tu. Bagi tahu main siapa dia. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Kata Imam Nawawi, dan tayogia apabila minta seseorang itu dengan salam ataupun dengan ketuk pintu, kemudian ditanya orang akan dia daripada dalam rumah siapa ini ataupun siapa kamu, bahawa berkata dia, aku si Anu anak si Anu. Apa? Kata saya ni siapa dia? Saya ni Ismail, kata misalnya. Begitu. Ataupun yang masyhur dengan nama, ataupun kita ni sebut nama tu orang kenal kita. Yang siapa ni? Apa kata? Kucai. Kata, kucai. Okey, buka video. Kata apa? Dia tu tanam kucai. Dan maka orang kampung semua panggil dia kucai. Jadi dia kalau sebut saja tak kenal pula mana. Dia sebut terus. Dia kira nak bagi Nabi terus tahu dia siapa. Siapa ni? Kucai. Okey. Boleh buka. Begitu. Jadi dia kata bagi tahu dengan nama yang masyhur dengan nama dia ataupun lainnya. Dan pada nama yang terang lagi diketahui dengan sempurnanya. Bila sebut nama tu orang tahu tu. Dan makruh bahawa direngkaskan atas katanya aku saja. Ataupun katanya khadam, ataupun katanya budak, atau seumpamanya. Dia kata itu daripada kitab Al-Azkar. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi karahiyati turuq rajul ahlahu lailan. Lepas ini dia masuk bab ma jaa fi karahiyati turuqir rajul ahlahu lailan. Cerita tentang orang yang pergi musafir balik ke rumah waktu malam. Kalau zaman Nabi SAW dulu, Nabi dia balik daripada perjalanan jauh, dia balik daripada musafir, Nabi tak akan balik rumah waktu malam. Kita akan jumpa hadis ni. Nabi bila dia balik daripada musafir jauh, dia sampai di pintu Madinah, di pintu kota Madinah, Nabi akan bermalam di situ. Padahal bukan jauh lah nak balik ke rumah, tapi Nabi tak akan balik rumah dia waktu malam. Nabi akan bermalam di pintu kota Madinah. Lepas tu maklumkan kepulangan Nabi. Dia balik semua mai jumpa apa semua, ada yang balik diberitahu kat isteri Nabi, kata Nabi balik. Tujuan dia apa juga? Tujuan dia supaya bila hero balik, heroin sudah bersiap. Sudah pakai wangi-wangi, sudah pakai bersih-bersih, sudah bersedia untuk sambut kepulangan laki dia. Itu dulu, itu zaman Nabi SAW. Zaman kita lah ni handphone ada. Balik bila Kuala Lumpur sampai Johor pula. Ni hero dah sampai Johor.
Jadi tak payah tidur di Tol Johor. Jadi itu kena sesuaikan lah. Jadi tidur kata, weh ni sunnah ni. Sunnah? Tol Johor tu tidur. Tidur. Kata apa ni? Rumah kan tidur, awak kita rosak apa kan? Dan sunnah Nabi, malam tak boleh balik dulu, pagi esok aku balik. Tak kena balik dulu. Tujuan, kita nak kena tahu tujuan. Pasal apa yang Nabi bila dia balik dari musafir jauh waktu malam, dia tidur di pintu kota Madinah, tak ada rumah. Pasal apa? Pasal Nabi tak mau balik dalam keadaan waktu malam, bini tak bersedia apa dia, sampai tak mau nak menimbulkan kekecohan. Jadi teknologi hari ni ada handphone, hello pergi dulu. Hello, cuba cekar orang datang mana. Kan? Buat pergi jadi nampak ronok tu. Lepas tu betul dia. Itu tajuk yang akan datang insya-Allah. Minta lagi panjang umur yang boleh baca cerita ni. Kan? Kemudian dia main cerita majaa fi tasribil kitab. Tasrib ni maksudnya kita tabung debu. Zaman dulu bila dia tulis kitab ni, dia tulis pakai dakwah ayat. Lepas tu nak bagi krim dakwah ayat tu, dia bagi tabung debu. Tabung debu, muih balik debu tu, dakwah tu krim. Zaman lah ni ball point depan ni dia tak gaduh dah, tulis-tulis tu kering. Ataupun ada hak golek tu. Jadi tak payah duduk tunggal debu, duduk tabung debu tak pasal dah. Tapi zaman Nabi dulu dia tabung debu. Nak bagi kering dakwah. Dia nak bangsa benda tu berlaku zaman Nabi. Lepas tu dia main tajuk fi ta'lim Suryaniyah. Atau boleh baca fi ta'lim As-Siryaniyah, boleh baca tu. Cerita kita belajar bahasa lain. Suryaniyah ni bahasa Yahudi. Boleh tak boleh kita orang Islam belajar bahasa Yahudi? Boleh tak boleh? Di sini kita akan melihat Islam ni dia jenis open minded kan narrow minded. Islam ni jenis berfikiran terbuka ke ataupun suntuk? Pemikiran suntuk kan? Pada satu zaman dulu berlaku dalam masyarakat Melayu kita, anak-anak tak boleh mengaji sekolah orang putih, takut jadi Kristian. Dah belajar bahasa tak membawa orang tu kepada agama bangsa tu. Tak. Bahkan Nabi kata pula man ta'allama lughata qaumi, hadis Nabi kata siapa belajar bahasa kaum lain dia selamat daripada tipu daya bangsa tu. Jadi boleh tak boleh belajar bahasa Yahudi? Yahudi yang terkenal sebagai musuh Allah ni, boleh tak boleh kita orang Islam pergi belajar bahasa dia? Tentu berapa beruntung kalau orang Islam hari ni reti tulisan Cina, tulisan Tamil, lepas semua kalau kita reti. Kalau sekiranya ada apa-apa risalah apa pelik-pelik kita boleh baca dan kita boleh reti. Tak rugi. Kemudian dia menunjuk fi mukasabatil musyrikin. Cerita boleh tak boleh kita kirim surat pada orang kafir. Kemudian dia nak cerita kat kita, ada tak ada Nabi biasa tulis surat kepada orang kafir? Dan kalau Nabi biasa tulis, bagaimana cara Nabi tulis kat mereka ni? Bagaimana cara Nabi ketika tulis surat dekat mereka ni? Tajuk berikut tu dia kata kaifa yaktubu ila ahli syirk. Bagaimana Nabi tulis surat? Macam mana cara surat Nabi itu? Format surat Nabi itu macam mana? Nabi mulakan dengan apa? Bismillah juga ke? Nabi tulis macam mana? Tulis surat kepada orang kafir. Lepas tu dia main fi khatmil kitab. Cerita tentang apa nama ni? Pakai metri, mohon lah kata rubber stamp lah. Pada penulisan kita pakai chalk, boleh tak boleh? Kita cuba tengok ni yang kata Islam ni. Zaman Nabi dulu dah bercakap tentang benda. Kemudian kaifat salam, cerita macam mana apa nama nak bagi salam. Kalau sekiranya tajuk ni, kalau sekiranya kita pergi tempat tu ada orang tengah tidur, ada orang jaga, kita nak bagi salam macam mana? Tuan tengok macam mana punya Islam menghalusi adab ni. Islam dia menghalusi adab ni. Kita pergi satu tempat, ada 10 orang duduk tidur, ada 3 orang tak tidur. Kita nak kena bagi salam ke tak? Kalau nak bagi salam macam mana? Kalau nak bagi salam macam mana? Adakah kita bagi Assalamualaikum? Aduh tidur pun terjaga bangkit telah kabur. Adakah begitu? Islam ni dia ajak macam tu. Kita main duk mengaji kitab ni. Ada kawan main semayang, dia lambat semayang itu. Dia nak baca macam mana? Dia nak baca terang bagi semua orang dengar ke dia nak baca agak-agak dengar makmum 2 orang di belakang dia saja. Islam dia terang benda-benda macam ni. Pasal apa? Pasal kalau kita reti, nampak kita ni orang yang reti. Kalau kita buat menyalahi daripada apa yang Nabi tunjuk, nampak kita tak reti. Itu dia. Benda-benda macam ni ada dalam agama. Kemudian fi karahiyatit taslim ala man yabul. Tak boleh duduk bagi salam kawan tu tengah duduk kencing.
Dia duduk kencing dalam, Nabi duduk ribut pintu, Assalamualaikum, dia pergi tidur. Dia kata tak mau buat itu, dan banyak tajuk-tajuk seterusnya yang sangat perlu kita ambil tahu, kerana inilah khazanah ilmu Islam. Yang mudah-mudahan bulan depan tak nak boleh cuti sekolah, bulan lagi sekali lah. Oh, puasa. Itu dah satu rejab. Itu dah satu rejab. Bulan depan cuti sekolah. Bulan lagi sekali Ramadan lah. Jadi saya mengambil kesempatan. Jadi maknanya malam ni mengambil. Nampak nak jumpa pula kalau panjang umur lepas puasa, lepas raya itu. Aku pun tahu lepas buat nampak lah pulang. Tak sangka masa macam tu juga. Tengok masa dia berjalan macam mana. Bulan depan cuti sekolah, bulan lagi sekali dah masuk Ramadan dah. Tak dah kuliah. Jadi saya mengambil kesempatan di sini kan. Beraya setiap. Saya minta maaf, minta apa-apa dalam silap saya selama kuliah 1 tahun lebih kurang di sini. Terlanjur cakap, terkasar bahasa tertentu siapa-siapa dan sebagainya. Itu adalah terhasil daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jadi saya ambil kesempatan di sini minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita menjelang bulan-bulan ini. Itu satu Rajab, satu Sya'ban, satu Ramadan. Nabi SAW dia apabila orang tanya Aisyah bagaimana Nabi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ni, Aisyah kata Nabi paling banyak berpuasa dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Paling banyak berpuasa, maksudnya banyak Nabi puasa bulan Rajab dengan bulan Sya'ban ni. Bulan Ramadan puasa lah. Jadi Rajab dengan Sya'ban ni Nabi banyak berpuasa berbanding dengan bulan-bulan lain. Dia tidak ada hadis yang mengatakan puasa 3 bulan ni, tak ada hadis. Rajab sebulan puasa, Sya'ban sebulan puasa, tak ada dalam hadis. Bahkan yang ada dalam hadis Nabi kata apa? Puasa yang paling baik ialah puasa sehari buka sehari. Itu puasa yang paling baik Nabi kata. Yang paling baik puasa sehari buka sehari. Itu adalah puasa Nabi Daud, kata Nabi SAW. Jadi esok sekat satu Rajab, bagi orang yang jarang buat puasa sunat, bolehlah, boleh dah Isnin, Khamis puasa. Tiap-tiap Isnin, tiap-tiap Khamis puasa. Ataupun ambil tiap-tiap Khamis puasa. Bagi ada puasa. Bagi ada puasa banyak dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bagi orang yang dah memang biasa puasa dari Isnin, Khamis sebelum ni, bila main Rajab dengan Sya'ban ni ekstra sikit lagi. Ekstra sikit lagi, ambil lagi hari-hari lain untuk dia berpuasa. Itu baik. Dan yang kedua, boleh kerana kuliah ni dah penghujung dengan kita, yang kedua, pesan yang saya dan kepada tuan-tuan semua, menyedari kita ni sebagai orang yang slow. Kita ni slow. Kalau nak tunggu Ramadan baru nak start baca Quran, nak khatam sebelah Ramadan, ramai orang dia tak ada lagi. Ramai. Dia jumpa ustaz ada petua lah ustaz, saya nak khatam bulan Ramadan ni, saya tak pernah boleh khatam lagi. Kadang-kadang sampai 17 je. Kadang-kadang sampai 20, kadang-kadang sampai 25, nak habis 30, tak ada raya. Dia kata lepas raya tu macam tu kata nak baca pula. Menyedari kita lagu tu, tuan-tuan boleh start dah baca lah ni. Tuan-tuan boleh start dah daripada lah ni, start dengan surah Al-Baqarah, baca pelan-pelan, baca pelan-pelan, baca pelan-pelan. Sekira-kira bila main Ramadan esok, kita dah ada 15 juz lah. So maknanya Ramadan tu kita cuma nak habis 15 juz saja. Kita khatam dalam bulan Ramadan, itu baik betul. Itu baik bagi orang macam kita. Orang macam kita yang tak tahu lah dia lemah nak buat ibadat, kita buat macam tu. Mudah-mudahan yang lepas-lepas kita tak ada nak khatam bulan Ramadan, tahun ni kita boleh khatam dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan. Saya pesan untuk kebaikan saya dan untuk kebaikan semua orang, yang kalau kita buat benda ni, akhirat itu kita nampak ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita balik, yang kita nak bawa itu saja. Kalau kita boleh bawa amal saleh kita yang ikhlas ni menghadap Allah, itulah kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Harta kita tak pergi ke mana. Amalan ni lah yang membawa kita ke hadirat Allah, mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik daripada Allah, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانه رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مظلوما الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.